Okay guys, Assalamualaikum semua. Saya harap korang semua dalam keadaan yang baik-baik lah. Ni video YouTube dah chapter 2 yang saya bagi last week pula. Last week 14 November. Kalau kita kira balik sekarang dah berapa bulan Sekarang 28 November. So nak dekat dalam 2 minggu jugalah kita upload video ni. Sepatutnya saya upload chapter 3 last week, tapi saya tak berkesempatan sebab memang busy sikit nak handle student ramai. So memang kita nak jagalah diorang, bagi diorang pandai trade. Alhamdulillah lah, mostly semua dah pandai trade. Memang meriah lah grup saya tu. Hampir setiap hari sampai pukul 2 pagi pun diorang PM nak trade. Dah macam obses sangat. Biasa orang trade ni susah, takut nak trade. Tapi okey lah, diorang nampak diorang suka trade sekarang. Sebab kita ajar, memang kita ajar simple. Walaupun advance ke apa ke, kita akan nampakkan yang forex ni simple je cara pengajaran. So sebab tu dia orang senang faham. Jadi kalau tengoklah feedback, saya akan share lah feedback. Nanti orang cakap saya scam pula kan. So tu pandai lah korang check je lagi. Okey, ni video lepas. Ramai tanya saya. Kat chat je lah. Antaranya ditanya, ni backtest teknik apa sekalipun memang Syah M3 bang, live trade lah sekali. Memanglah saya dah selalulah live trade dengan student saya. So itulah, nak cakap apa lagi kan, live trade. Sebab saya selalu bagi signal. So mostly memang alhamdulillah lah Syah M3, dan pergi pun jauh. Nak tengok. Okay, jom kita doakan semoga tuan video ni jadi jutawan yang berjaya. Baguslah, alhamdulillah, terima kasih. Yang lain tu banyak yang feedback positif. So carilah yang banyak ada soalan-soalan macam ni lah. Ada link Telegram saya nak join. Saya dah bagi dah link daripada awal lagi kat sini. Dah tulis lah link Telegram di bawah. Kena baca lah. Saya dah join. Share sikit apa ada. Tanya lagi pasal Telegram. Banyak persoalan yang pasal link Telegram ni. Modal 49 USD ni. Kiralah pakai Google. Sekarang baru tahu lah, bagus. Ini cak yang dah bergerak. Cuba try yang belum, bosku. Memang setiap hari Senin sampai hari Jumaat kita orang dah try dah. Yang belum gerak pun dah try dah. InsyaAllah, alhamdulillah lah menjadi. Tapi yang saya ajar ni basic. So kena faham lah basic dengan advance tu lain. Yang basic kalau korang nampak pun dah sangat berbaloi dan sangat power. Apatah lagi advance. Macam tu lah. Sebab ramai PM saya cakap, terima kasih Sifo, chapter 2 ni baguslah apa semua kan. So maksudnya video ni sangat membantulah untuk korang trade. Kita share yang basic, yang free. Tapi orang cakap ni bukan basic ni Sifo, ni advance ni. So macam okey lah kalau orang cakap macam tu kan. So tak apalah. Yang penting diorang pandai trade, okey lah. Free je tengok YouTube. Betul tak? Yang penting saya bagi idea, korang apply je. Macam mana TP. Ada orang tanyalah macam mana SL. SL tu korang set lah berapa risiko korang. Biasa letak lah atas zone daripada korang punya tempat. Kalau sell atas lah, zone atas letak atas sikit. Kalau buy, zone korang lah bawah lah. Keluar bawah zone. Bukannya sharp apa, terlalu hampir dengan zone. Sebab takut shadow. Make SL korang dulu. Kalau macam saya, siapa yang dah jadi student saya, memang dia orang tahulah perangai saya tak ada SL. Tapi sebab yelah, kita trade ni memang kena yakin lah setup kita. Sebab tu saya tak ada letak SL. Saya punya risiko kurang lah. Kita tahu kan kita entry macam mana, nak exit macam mana kita tahu. So itulah yang membezakan ilmu advance dengan basic. So SL ni kita tak takut kalau kita dah yakin. Tu depends lah dekat orang. Tu cara saya. Tak tahulah kalau orang lain memang kena ada SL kan. So ikutlah masing-masing punya pendapat. So tak boleh lah nak apa, nak apa-apa je lah. Macam tu lah. Faham je lah. Okay. Itu je lah kot. Yang lain semua positif. Okay, tak apalah. Bacalah nanti kat sini. Banyak ni. 368 komen.
Okay, so kita akan ajar chapter 3. Okay. Okay, settle dah. Okay, ni adalah webinar personal coaching saya. Tapi tak apalah, korang ternampak sikit-sikit ni tak apa. Dia basic-basic je, explanation basic. Tapi bawah-bawah ni mulalah ada advance dia. Cuma SOP korang tak ada, tapi korang nampak serba sikit tu, kalau korang dapat idea, pakailah. Tak kisah pun. Macam mana besarkan ni? Okay ni. Oops, ni candlestick. Basic, okay. Ni masuk advance. So saya akan ajar mula daripada SNR. SNR. Saya dah tahu dah, mesti ramai yang tahu SNR ni apa. Support dan resistance. Itulah yang korang tahu, betul tak? So itu juga yang saya tahu. Tapi sekarang saya dah menambah baikkan lagi. SNR ni menjadi advance. So macam mana nak bezakan advance dengan basic? Itu kena tahulah apa beza dia. So ada orang ajar advance, tapi advance je saya tengok macam basic, bukan advance. So macam sikit pun tak sama macam apa yang saya ajar. So siapa yang dah tengok video ni nanti, korang akan nampak lah apa beza advance orang lain dengan advance saya punya. Ni advance ni, bukannya basic saya tak ajar basic. Kalau yang chapter 3 ni, saya bocorkan sikit rahsia saya. Saya bagi free je, advance. So nanti kalau korang pakai, insyaAllah lah, korang tahu direction, korang tahu nak entry, sharp entry. Dua ni pun dah boleh pakai. Satu teknik ni, dia ada dua perkara yang korang boleh detect. Sama ada tahu direction kat mana, dan juga korang balik entry waktu momentum punya harga. Maksudnya bila ada momentum tu, dia akan ada rejection lah. Dan bila ada rejection, dia akan bagi shadow sharp entry. Bukan satu je lah teknik advance, saya ada banyak teknik. So kalau tu tak payahlah bagi tahu, tu nanti je lah. Kan? Banyak dalam ni. Okay, so kita akan start lah. Okay, kalau SNR, support dan resistance. Siapa yang tak tahu support dan resistance tu, saya minta korang survey balik lah. Support dan resistance basic dekat mana-mana sumber, YouTube ke, ataupun apa-apa je lah yang korang biasa cari. Mungkin ramai yang dah tahu, mungkin ada yang newbie tak tahu. Tapi tak apa, ni saya direct je sebab saya nak fokus SNR momentum je. Saya tak nak ajar basic. Okay, saya akan masukkan sikit basic. Okay, kalau untuk resistance, huruf R, resistance. Okay, kalau dalam bentuk line chart, kita fokus line chart je tak ada candlestick pun. Okay, kalau bentuk line chart, untuk resistance dia kena huruf A terbalik lah, ataupun V terbalik. Dia tak ada ni, tak ada. So ni adalah resistance biasa. Dia balance, kiri kanan dia balance, sama panjang. Itulah resistance biasa. Walaupun dia macam sebelah dia panjang sikit pun, balance juga tu. Okey, apa yang membezakan dengan SNR momentum? Maksudnya resistance momentum. Saya letak ni momentum lah belah kanan ni. So bila momentum ni nama dia belah kanan, kita nak fokus tu belah kanan. Ni belah kiri, ni belah kanan. So pattern dia korang kena ingat apa yang saya sebut ni. Make sure ingat bila korang nak belajar balik. Make sure bila dia buat resistance, maksudnya dia buat A, dan A dia tak balance kiri kanan. Kanan dia yang panjang. Senang cakap, naik sikit, turun banyak. Ingat tu, naik sikit, turun banyak. So yang ni kita panggil resistance momentum. Kita akan makin dekat A ataupun high lah, sebab kita akan sell dekat high. Takkan korang sell dekat low sini, betul tak? Unless kalau teknik breakout lah. So kita akan sell dekat high. Lagi low risk, sell dekat high. Ni saya ajar student saya lah beberapa kali. Saya pesan selalu, memang inilah dia orang pakai. So memang kalau dia dengar cakap saya, memang mostly profit je. Okay, so sekarang ni, okay, ni dia naik sikit, turun banyak. Naik sikit, turun banyak. Inilah kita akan makin kat atas ni, bucu. Okay, so bila masuk dalam chart, dia akan banyak macam ni, bercampur-campur aduk. Dia kejap pendek, kejap panjang. So kita nak detect mana satu yang momentum, mana satu yang bukan. Macam gambar ni saya dah label dah. So macam ni naik sikit, turun banyak. Sini adalah resistance momentum. Balance dia tak balance betul. Kiri sikit, kanan dia banyak. Kiri 1 ratio, kanan 2 ratio, ataupun 3 ataupun 4. Itulah dia punya perbezaan ratio, dari segi ratio dia. Naik sikit, turun banyak, balance kiri kanan. Dia adalah resistance biasa.
kita tak akan marking dekat resistance biasa. Sebab high risk kita tahu dia akan break. Kalau momentum dia susah nak break. Harga dia sangat berat. So momentum, nama pun ada momentum. Tu istilah saya lah. Kalau korang saya tak tahulah sebut apa kan. Okay, naik sikit, turun banyak. Turun banyak pula. Turun sama, balance. Kiri kanan balance. Ini adalah resistance. Dia tak ada momentum. Sini dia naik sikit, turun banyak. Sini adalah resistance momentum. Dia tak sama kan. Belah kanan dia tak balance. Naik sikit, turun sama sikit juga. So sini adalah resistance biasa, tak ada momentum. So kita tak nak marking sini. Kita nak marking yang macam ada momentum ni. Sinilah. So okay, yang ni resistance momentum. So macam huruf A tadi, kalau kita marking huruf A macam ni, kat atas ni kita akan letak line, horizontal line. Maksudnya bila buka candlestick, kita akan nampak dia dalam bentuk body, closing body macam ni. Kita tengah marking dekat highest body dia. So bila buka shadow, buka candlestick, dia akan nampak lah satu shadow. So shadow ni kita akan consider, ambil lah marking sekali, horizontal line untuk kita jadikan satu zone sell. Ni resistance mestilah kita nak sell, betul tak? Sell lah kat atas ni. Okay. So kita sambung dalam support pula. So ni resistance dah settle. So harap korang faham lah momentum ni. Saya simple, paling mudah sekali. Ayat yang paling mudah sekali. Okay. So ni kita akan masuk dekat support. Support biasa S, dia buat huruf V. Ingat V normal, V balance. V samalah kiri kanan dia. Kalau korang nak buy dekat support. Dan mestilah kita buy dekat low. Buy at low, sell at high. Kena ingat tu. Tapi bila dia jadi momentum, kita tahu support, momentum, belah kanan momentum. Nama saya letak ni. So bila fokus belah kanan ni, make sure kita fokus tengok belah kanan dia. Ada momentum tak? Dia turun sikit, naik banyak. Ada kan? Dia tak balance kanan dia. That's why kita akan marking dia sebagai support momentum. Okay, dia turun sikit, naik banyak. Sinilah kita akan marking support momentum. Sini dia tak balance. Okay, clear? Tapi saya tahu nanti mesti akan ada orang confuse. Ini momentum ke? Okay, contoh dia turun banyak, naik sikit. Ini momentum ke? Bukan. So korang kena tengok apa saya cakap ni. Support momentum. Tengok belah kanan. Sekarang ni kanan dia panjang ke pendek? Pendek satu je. Ni ratio dia 3, 4, 5 banyak lagi panjang kan. So kita tak nak yang ni. Ni bukan support momentum. Kita nak yang belah kanan. Sini kanan, sini kanan, kanan. Kena ingat tu lah. Sebab siapa yang belajar ni, mungkin dia akan belajar seorang tanpa ada support group. Macam student saya adalah at least support group, saya boleh guide. So itulah yang membezakan free dengan yang berbayar. Tapi saya tak buka dah yang bayar ni, dah close lah. Okay, so bila masuk dalam chart, dia akan jadi macam ni. Dia campur-campur. Okay, ni saya panjangkan sikit. So dia kalau turun sikit, naik sama, kiri kanan dia balance, ni adalah support biasa je, dia tak ada momentum. Kita tak nak lah marking sini. Kita abaikan ni, kita tengok sebelah dia, dia ada, dia turun sikit, naik banyak. So kita fokus kat sini je. Tak payah fokus kat belah ni, tak payah. Ni tak payah. Fokus kat shadow ni sekali. Kalau buka candlestick, nampaklah shadow dia. So ke sinilah zone kita untuk buy. So sini turun sikit, naik banyak. Sinilah zone kita buy. Turun sikit, naik pun sama, kiri kanan balance. Inilah kita akan, kita tak marking lah sini sebab dia buat support biasa. Kalau sebelah dia turun sikit naik banyak, bolehlah marking kat sini SM. Okay, lagi satu, saya tahu mesti akan ada persoalan yang macam ni. Sebab ni antara favorite question lah. Kalau huruf U, momentum ke cikgu? Macam ni. Momentum ke macam ni? Okay, jadi boleh consider sebagai momentum. Asalkan dia tak terputus. Macam ni. Tak macam ni ke? Cacat sikit kan. So ni jangan ambil lah. Kita nak nampak biar kita confident dan kita tahu okay ni adalah momentum. Bila ada was-was, jangan ambil. Kalau kita macam was-was kan, okay ni momentum ke? Ni bukan kan? Ni momentum ke? Dia macam ada persoalan, dua persoalan. Jangan ambil. Biar je. Tak payah ambil dah. Sebab kita nak forex ni nampak simple. Sebab apa nak complicated, sedangkan yang simple tu kita boleh fikir. So tak payah fikir yang susah, kita ambil yang mudah. Lepas tu satu lagi, bila turun sikit dia buat tajam dah. Tapi sampai sini dia macam terpotong, dia macam cut. Dia buat macam ni, dia macam naik. Macam tersengit pula.
Sekejap Jadi macam ni lah lebih kurang. Mesti akan jumpa macam ni punya. So kalau was-was tak payahlah ambil kat sini. Tapi kalau macam yakin yang ni momentum, bolehlah ambil. Kalau kita tengok ni macam dia terpotong kat sini kan. So kalau korang yakin, ambil lah. Tapi kalau korang jumpa kat sini, kalau jumpa contohlah, benda ni korang jumpa kat time frame besar H4. Korang was-was lah kat sini kan. Tapi korang marking je dulu, tak apa, tak ada masalah. Pergi check H1, time frame kecil lagi lah. Kalau H1 dia ada macam ni momentum dalam keadaan yang cantik macam ni, baru kita ambil. So that's why pentingnya multi time frame. Jangan tengok satu time frame je, tengok semua. Tak payahlah sampai M1, sampai 15 okey lah. So momentum ni juga boleh dijadikan sebagai take profit. Take profit. Okay. Tak apalah, kita tengok contoh je. Kalau tak, dia tak faham, pening, banyak cakap pula saya kan. Baik, kita tengok contoh. Ni macam explanation ni, make sure korang faham lah. So saya harap tak adalah persoalan untuk yang ni. Mana Okay, sekejap tak buka lagi. Okay, kita masuk. Ni GBP USD. Alright. Okay, sekarang ni apa yang korang kena ingat? Sekejap. Okay, so kita sambung Okay, first kali biasa saya buat SOP untuk yang kelas saya lah, student. So kalau ni saya akan bagi macam, saya bagi je, tak apa. So kita first kali saya akan, kalau saya lah, apa yang saya buat bila saya pakai saya dalam momentum ni, first thing saya akan buka daily. Ni time frame, ni pair GBP USD. So korang boleh check, saya delete dulu sebab ni marking ni tak delete lagi kan, tak apa. Okay, first kali buka daily. Kalau weekly boleh, monthly pun boleh, tak kisahlah mana-mana. Kalau saya akan ajar daily lah, sebab daily pun dia punya range dia dah cukup besar dah, zone dia. Okay, kita marking, buka line chart terus. Ingat tu, line chart. Buka daily, buka line chart. So price, harga current price dekat mana? Dekat sini, nampak tak? Ni adalah current price kan? So apa yang korang buat? Kalau korang nampak current price tengah turun, carilah next momentum dia, momentum support. Saya ajar tu, yang tadi tu, dia punya support momentum ataupun resistance momentum. Momentum tu korang cari. Jangan cari yang normal SNR. Saya tak pakai normal SNR sebab tahu potensi dia nak break sangat tinggi. So kalau korang dengar cakap saya, baru korang akan nampak lah nanti. Tak dengar, terpulang lah. Kita dah tolong dah ni. Okay, dekat sini ada tak momentum? Ada kan? Dia turun sikit, naik banyak. Situlah kita marking, sini. Okay, so kita delete ni. Kita letak horizontal line. So ni adalah kawasan daily. Lepas dah marking shadow bucu macam ni, sebab kita nak buy dekat low. Low adalah support. So letaklah kita punya zone, buka candlestick, marking shadow. Shadow dia nampak panjang kan, sebab ni daily. Kena ingat lah daily. So jangan main hentam je entry kat daily ni. Pengsan nanti floating. Berapa float dia kalau satu zone daily dia dah berapa? 50 pips. Besar lah 50 pips tu kan. Baru GBP USD. Kalau gold lagi lah. Okay, so ni kita dah marking dah dekat support. Kita tulislah sini adalah support momentum. SM daily lah, kita tulis senang sikit. SM daily. So tarik kat sini. Okay. So lepas buat SM daily, kita andai kata dia tak masuk SM daily ni, so kita cari dekat dia punya resistance momentum daily punya. Andai katalah dia tak masuk. Kalau dia tak nak masuk ni, kadang dia boleh naik terus. Sebab tu kita marking SNR momentum ni khas untuk direction je. So kita tahu, okay, bila price dia turun, kita tahu kita kena standby kat zone-zone macam ni. Kalau dia tak masuk, tak apa, tak ada rezeki namanya. Jangan nak berharap dia terlalu masuk. Janganlah kita tahu, oh dia nak pergi bawah ni, sell lah, sell. Sebab kita yakin sangat. Jangan overconfident. Kita prepare, bukannya kita tahu dia betul-betul nak turun. Sebab market ni dia unexpectable. Macam itulah bahasa Inggeris. Okay, so clear. So cari dekat atas, tengok apa lagi ada. Kalau sini, kawasan sini momentum ke? Bukan kan?
Nampak tak kat sini dia macam terputus-putus. Okay, sini betul lah momentum naik. Lepas tu sini terputus kat sini. So sini kita was-was tak payah ambil. Okay, daily kalau kita nak scroll nampak jauh sikit. Kalau kat sini, okay, ni last kat sini paling tinggi. Kalau kita marking kat sini, okay, sini adalah yang paling tinggi. Tapi kita cari yang atas lagi daripada sini. Nak scroll ke tepi macam jauh kan. Macam takkanlah nak tarik ke tepi macam ni lagi jauh. So macam kat sini pun macam tak ada momentum. So kalau ada pun dekat atas ni, nampak tak kat sini? Nampak kan, daily kan? Dia naik sikit, turun banyak. Kat sini lah zone kita marking. Cuma je dia jauh lagi, tak pergi lagi. So apa kita buat? Kalau tak ada kat daily, carilah dekat weekly. Sebab kita tengok daily tak ada. Buka weekly, zoom sikit. Dekat weekly ni, korang nampak tak apa saya nampak? So kita nampak lah, sini dia naik sikit, turun banyak. Ni weekly tak apa, kita boleh consider lah sebab dia time frame yang besar kan. Tak apa cantik. Tapi saya yakin ini memang setup yang momentum tu. Resistance, momentum. So korang marking kat bucu atas ni, letaklah dia punya zone. Sini adalah bucu weekly. So atas ni buka candlestick, kita nampak ada shadow highest. Letak sini shadow highest. So delete balik ni. Okay, so kita dah cantik zone kita letaklah kita punya rectangle. So kita dah marking zone. So ni tadi daily tu, kecil sikit. Oh tak boleh. Okay, biar sini. So kita dah ada satu zone, zone weekly. Okay, make sure kalau korang pakai SNR momentum tau, bukan SNR biasa. Kalau pakai SNR momentum ni, kalau korang nak curi-curi entry scalping ataupun nak dapat sharp entry, make sure bila masuk zone korang makan first touch. Sini adalah first touch, betul tak? That's why lah dia reject ke bawah. Kalau weekly besar zone dia, tapi rejection dia pun besar jugalah. Kalau dia turun macam ni, first touch korang dah dapat 78 pips, 75 pips. Tu weekly. Okay, tak apa. So kita dah marking kat sini. So kita pergi kat daily. Kita tengok daily, dalam zone daily ni memang tak adalah momentum kan. Kalau kita cari ujung-ujung pun macam jauh sangat. So tak apa, pergi H4. Sini adalah price waktu dia masuk dalam weekly zone. So kita nak cari lagi, nak precise lagi sebelum dia masuk zone tu. So dekat sini kau nampak tak macam dia flat tapi dia turun. Macam ni yang saya cakap tadi lah, bentuk U. Tapi U terbalik lah untuk, sebab ni resistant. Kalau support tadi macam V, macam U macam ni, momentum support. Tapi kalau macam ni dia buat macam resistant momentum. Kalau yang ni lah terbalik dia tak berapa tajam macam ni. So biasa dalam market tak semua je perfect. So kita kena ni lah terima je lah benda tu. Maksudnya tak semua complete perfect tu, kurang lah. Kalau jumpa yang perfect lagi bagus. Okay, so korang makilah standby kat sini satu, kat kawasan flat ni, sebab dia buat base. Kalau korang belajar SND ke apa, situlah base korang kalau korang maki kan. So tapi tukarlah colour, H4 ni pakailah hijau. Senang korang nak beza. Tadi biru weekly, dalam time frame weekly. So H4 ni pakailah dekat colour lain, pakai colour lain. Okay, so kat situ satu. Kalau korang nak filter lagi, cari lagi kat time frame kecil. Kalau macam ni, zoom sikit lagi H4. Kita dah marking line kat sini. So kita tengok ada tak first touch yang dah kena. Tak ada kan, dia fresh lagi. So standby kat situ. So kita pergi bawah sikit. Sini momentum ke? Momentum kan, dia macam naik sikit, turun banyak. Tapi dia ada tapi. So kat sini, kalau korang marking kat sini, dah kena dah first touch dia kat sini. Dia dah makan first touch. So biasa saya ajar student saya, makan first touch je, lagi fresh. Nampak dia dah kena bagi shadow dah. Sebab apa first touch lagi best daripada second touch, third touch? Sebab first touch saya dah labelkan dalam saya punya kursus pembelajaran. First touch adalah low risk entry. Kalau entry, dia punya rejection sangat kuat, akan bagi sharp entry. Second touch, medium risk, boleh tembus zone ataupun boleh pergi dapat profit. Third touch ataupun ke atas, third touch dan ke atas memang break. Tu saya tak akan ambil lah third touch ni. Jarang saya entry third touch. Paling-paling pun second touch. Tapi jarang juga second touch. Saya memang ambil first touch lah.
Okay, so dah marking sini. Sini dah tak fresh. Sini sebelah ni naik sikit turun banyak. Boleh lah marking kat situ. So kita ada zone 2, zone H4. So kalau korang kecilkan sikit, dia akan jadi, kalau shadow kat sini kan, ni makin shadow sekali. Shadow kat sini highest. So sinilah zone korang. Kalau korang gabung zone lah untuk H4 punya zone. So kita ada zone H4. Tak apa, kita tarik je lah. Okay tu. Ni saya bagi naikkan sikit atas ni sebab dah jadikan dia nampak macam satu zone H4. Tadi atas ni kelabu warna weekly. So kalau korang tak puas hati lagi, H4 tak clear, pergi H1 cari lagi. Macam saya kalau H4 ni dah cukup lah. So H1 lagi lah tak nampak. Kita pun tak tahu dia punya momentum dia yang ada kat sini kan. Ada kat sini je dia buat macam U terbalik tu. Kat situ je lah. So kalau kita tak nampak, kalau tak jelas, tak payah pakai. Kalau ada pun dekat atas ni, jauh sikit, dia masih fresh. So korang marking je. Ni H1 punya lah. So kalau tak puas hati pergi lagi M30, tak puas hati pergilah M50. Kalau saya cukup lah sini. Nanti panjang pula masa nak habiskan benda ni. Okay, so kita check dekat mana dia bagi rejection. Kalau kita tarik H4 tadi. Sebab saya pun tadi, kita betulkan dulu adjust. So sini tarik sampai ujung. Memang dia respect H4 punya line, H4 punya momentum lah. So bukan nak cakap benda dah jadi boleh lah. Tak adalah. Sebab kita memang analisa macam ni. So mostly jadi. Kalau apply nanti insyaAllah lah jadi. So korang kena positif lah. Semua teknik mesti ada kelemahan dia. So ni kita dah bagi teknik yang paling okey lah untuk korang. So korang kena faham lah. Tak ada teknik holy grail. Termasuklah teknik saya. Yang penting kita bagi idea. Kalau korang pakai profit lagi bagus. Saya nak korang profit je. Itu je. Okay. So dia bagi rejection first touch dekat mana? First touch. Kita fokus first touch dekat line-line ni antara H4 ni. Ni adalah first touch. Dia masuk, dia terus junam. Kalau kita buka time frame weekly, nampaklah shadow tu. Sebab ni H4. H4 dia nampak break lah body ni. So first touch dia reject. Dapatlah kita makan dalam, kalau dia junam sebatang ini memang 100 pip lah dapat. Sebab ni first touch. Second touch, sini adalah second touch. Dia masuk balik zone. Lepas dia junam, dia dah junam, dah keluar zone, dia masuk balik zone. So second touch saya tak ambil dah, saya biar dah. Second touch kalau ambil, dapatlah lagi. Tu kalau dia junam. Kalau dia break, pisang. So kalau third touch dia tak break lagi. Sebab ni kita consider sebagai weekly punya first touch. Kalau weekly lah, sebab kita marking tadi dekat weekly kat sini. Sini kita marking. Okay, kita marking dekat sini. Marking sini. Entry kita kat sini. So sebab tu lah kita ambil first touch weekly. Tapi dalam time frame kecil dia akan nampak lah closing candle apa semua tu normal lah. Sebab kita time frame besar, fokusnya besar. So kalau dia break, nak tahu valid ke tak, dia kena break body. Break body macam ni daripada kawasan ni lah, zone kita ni. Sebab apa kalau break body? Kalau break body, dia akan, kalau kita tukar dalam bentuk line chart, confirm dia akan bentuk dia macam ni. Dia akan break macam ni. Dia ada dalam bentuk line lah, line chart. Kalau break shadow je. Kalau dia close bawah, dia tak ada line. Line dekat bawah, ni line lah ni. Shadow dekat atas. Shadow tak nampak dalam bentuk line chart. Ni tak ada. Kalau dalam line chart, mana nampak shadow. So korang kena bezakan lah mana lagi safe. So saya tunggu break body, saya akan cut loss. Tu cara saya. Okay, so weekly ni bila dah marking macam tu, kalau paling jauh weekly kat sini lah, dia ada momentum. Tapi kita tak payahlah nak swing jauh sangat. So pakai daily okay lah, H4 ke. So pergi balik tadi kat H4 ni. Okay, next kalau korang entry buy atas ni, sell atas ni, nak TP kat mana? Ni saya ajar siap-siap. Korang dah tahu direction terdekat adalah daily. Direction yang besar lah. Tapi kalau H4, andai kata korang entry dekat sini, sini adalah kawasan korang entry. So bila korang entry dekat sini, maksudnya belah kanan belum jadi, kita fokus belah kiri. Ni cara saya ajar. So maksudnya kita memang tak tahulah belah kanan ni. Okay, so bila belah kanan ni tak jadi lagi, kita check dulu. Kita cari H4 punya momentum. Okay, kalau sini macam tak clear kan, tapi dia momentum juga, betul tak? Tapi kalau orang tak clear, cari je kat time frame kecil. Sebab H4 ni nampak cacat-cacat sikit kan.
Pergilah Syuan cari momentum. Mana tempat korang entry sini. Sebelah kanan tu adalah tempat yang korang tak tahu dah jadi belum. Di tengah nak berjadi. Belah kiri memang dah jadilah sebab dia dah naik. So sini adalah turun sikit naik banyak. Sini adalah momentum. Betul tak? Yang saya ajar tadi tu support momentum. Sinilah TP1 korang. Okay. TP2 turun sikit naik banyak. Sini adalah support momentum. TP2. TP3 turun sikit naik banyak. Sini adalah TP3. Next, ada tak bawah ni? Tak ada kan? Ni cacat-cacat kan? Dah tak flash. Kalau ada pun mungkin kat sini lah. Dalam zone daily. So korang alert tengok balik video ni. Baca pula. Dengar dah faham lah. So sini adalah TP. TP1. Buka tukar colour lain. Bagi nampak. Merah ke apa tukar colour. Tukar colour. Merah je lah. Okay, ni TP1. TP2 ni dalam bentuk lancar SNR. Sebelum ni saya ajar SNR biasa je. Saya tak bagilah momentum ni. Okay, ni sekarang saya ajar momentum. So korang lagi tahulah dia punya ni lah rejection. Okay, buka candlestick balik sebab ni H1. So TP1 kita dah kena. Ini bukan tempat korang entry buy. Jangan tiba-tiba korang buy pula. Time frame kecil adalah kawasan tempat entry pula. TP, take profit. Tu saya ajar student saya. Jangan entry sesuka hati di time frame kecil. So TP1 dia break. On the way terus pergi TP2. Break. TP3 dia reject. Dia reject sampai sinilah. Ada dia fly balik pergi 1. Naik balik zone. Tadi tu lah zone tadi kan. So dia junam pergi sini. Dia naik balik. Sebab dia sini kan masih ada kawasan support juga. Support. So dia akan bermain dekat kawasan yang sama. Sini dia reject sini. Dia turun main kat kawasan sama. Sini dah 3 kali. First, second, third. Next kalau dia masuk balik zone sama, dia akan break terus. Ni dah break. Dia masuk kawasan yang merah ni. Okay, nampak kan clear. Dia dah break dah. Ni kali keempat dah ni. Nasib lah kalau dia naik ni. Biasa kali 3 dah tembus lah. So dia break sekarang. Dia akan turun lagi lah. InsyaAllah lah. So sekarang ni cara nak TP. So buka line chart, tengok di sini ada momentum lagi. Mungkin dia akan turun lagi nanti. Sini ada momentum, sini ada momentum. Tu cara nak sell. Kalau nak cari sell. Tapi H1 lah. H1 saya tak akan cari sell. Biasa saya pakai H4 dan daily. Okay, so far so good Ni sangat simple. Saya cuma bagi idea je. So nanti korang fikir dah macam mana cara nak pakai. Tapi apa-apa pun saya akan ajar yang dalam ni. Mostly saya akan ajar first touch. So korang fokus apa itu first touch. Contoh kat sini. Turun sikit naik banyak. So korang nampak. Kalau korang marking sahaja marking kat sini. Ini macam sahaja back test lah. Memang benda dah jadi tak apa. Kita belajar je dulu. Yang penting belajar. So kat sini kita buka mesti ada rejection. Dia bagi rejection first touch. Sinilah first touch bila kena line. Terus naik. Dia naik. Okay, so kita buka balik shadow line chart ni. TP kita cari dekat mana yang ada next. Kalau sini ada momentum juga kan. Saya delete dulu semua atas ni. Pening kan dia. Okay. Ni kita tengok. Kita nak tunjuk yang first touch je. Bukan yang tempat apa. SOP tu semua kita dah ajar tadi. Tak cari daily, H4. Make sure kalau macam cari weekly. Dalam zone tu kita cari SNR momentum kat time frame kecil. Bukannya luar, dalam zone. Kalau macam H4, time frame kecil lah kita marking. Macam tu lah. Kalau daily, bawah lah. Dalam H4, H1, F30, dia lagi bawah. Maksudnya dalam zone tu ada lagi momentum dekat time frame kecil. Kalau pakai first touch ni, kalau entry macam tengah-tengah jalan ni, dia macam high risk lah sikit. Tapi saya try lah tunjuk kalau ada rejection kan. Sini ada momentum. Bawah ni ada momentum. So nak bagi korang nampak lah. Maksudnya momentum ni sangat penting. Price dia akan cari momentum. Sebab momentum bagi rejection harga. Sini momentum, resistance, momentum. So dia akan reject lah dekat kawasan-kawasan sini. Kalau dia ada shadow. Sini RM, resistance, momentum. Sini support, momentum. Okay, so dia akan bagi rejection dekat setiap rejection ni lah dekat momentum. So sini first touch. Sini first touch. Dia junam sikit. Sini adalah first touch. Buy. So korang nampak sini first touch dia reject. Junam 60 pips. Okey lah first touch junam 60 pips. Sharp dapat sharp entry. Zone korang letaklah zone kat sini. Ni high shadow dia. Okey, sini adalah zone dia. So zone dia macam cara nak tahu valid ke tak. Ni saya ajar cara nak tahu valid ke tak. Make sure dia jangan bagi dia tembus body dekat zone ni. Jangan bagi break body macam ni.
Jangan bagi break body. Kalau break body, kalau korang buka line chart, dia akan nampak lah break tu. Tapi kalau break shadow, janganlah close, sayang lah. Sebab break shadow nampak dia ambil SL korang tu, tiba je 6. Tak ke stress. Betul tak? So kalau korang kira risk korang berapa floating, baru 13 pip, 14 pip. Korang kan dah, ada orang ni dia dah terbiasa floating sampai 100 pip, 200 pip pun tak kisah. So kalau korang risk berapa belas pip floating tu, insyaAllah lah tak ada apa-apa. Layan je kan. Ni contoh lah H4 punya. Make sure tengok kat daily dah lagi okey. H4 ni boleh scalping lah. Sebab sudah saya suka scalping. Macam ni pun dapat sharp entry. Tak bagi floating. Dia masuk zone. Kalau nak marking zone, sinilah zone korang. Sebab lower shadow kat sini. So, markinglah satu zone. Situlah tempat entry. Kalau letak PO memang tak kena lah. Sebab sharp sangat. So, janganlah kena kot spread. Tambah spread sikit kat atas. Ni tempat entry korang. So kalau buy, dia fly lah dalam berapa pips, 50 pips kat sini, zone atas ni. Pergi atas lagi 100 pips. Sebab dia reject dekat sini, TP kita, TP yang momentum sini. Bagi lagi first rejection, first touch. So first touch dia pun dah junam berapa tengok sikit. Okay lah, dapat sikit 20 pips. Okay lah, nama pun kita nak scalping. Scalping biasa 10 pips ke bawah. So ini kita ajar scalping yang makan lebih sikit. Okay kan, clear kan. So dia naik, sini second touch, nampak tak? Second touch di medium risk, dia break. Saya jarang ambil second touch ni, saya tak suka ambil sebab takut dia break lah. Dia break body sini. So kalau tengok kat sini, nampak sini body kan. Kalau korang buka line chart, dia break lah body kat sini. Sini tempat kita marking tadi. Tapi dia break kat sini, so maksudnya tak valid lah. Tu yang kita nampak line dia, dia close kat sini. Okay, yang clear So itulah contoh-contoh yang saya boleh ajar untuk teknik ni. Saya bocorkan sikit advance. Saya kira saya tolong lah. So nanti saya nak apa yang cuma saya nak korang kira in return, korang komen lah dekat bawah. Apa yang maksudnya, kalau ada kekurangan ke apa ke, tak apa, komen je. Nanti saya baca, saya akan tengok. Kalau rasa macam oh betul juga bagus ni, so saya akan betulkan balik. Tapi cara pengajaran saya dengan student saya lain lah. Saya akan ajar lain, lagi terperinci. So kalau macam korang nak follow Telegram, saya dah bagi link dekat bawah dalam description. So follow je. Cumanya saya busy sikit baru-baru ni, so tak adalah free signal tu sangat. Sebab saya ada student buat kerja seorang, biasalah. Okay. So so far ni satu pair je, GBP USD. So korang nak tengok pair lain pun, tu nanti korang tengok lah. Macam ni lah saya bagi simple ya. Contoh kita buka Euro AUD ni, buka daily dulu, buka line chart. Ni last carilah daily dekat kawasan yang ada dekat sini. Tak pun H4 boleh. Macam saya tengok daily lah lalau. Okay, sini dia turun sikit, naik banyak. Sini ada support momentum. So sini first touch korang boleh entry dekat daily. Nampak tak first touch daily? Di reject. Kalau korang pakai engulf, ini dah jadi engulfing buy. Tapi saya tak pakai engulf sangat. Untuk yang engulf biasa ni saya tak pakai sebab ada jenis candle lain yang saya pakai. So sini first touch, dia reject sharp entry. So memang dapat sharp lah. Sebab daily besar, korang boleh kecilkan sikit. Macam mana nak kecilkan? Macam saya cakap, dalam zone daily ada zone lagi kecil. H4 mesti ada momentum. Ataupun tak ada H4, pergilah H1. Okay, sini tempat korang marking. Tempat entry tadi korang kat sini belah kanan lah baru jadi. Belah kiri dah jadi sebab dia baru masuk zone. Sini adalah H4, buka line chart. Nampak tak H4 ada momentum, bentuk macam U ni. Turun sikit naik banyak, situlah korang marking. So H4 ni buka candlestick, shadow dia kat sini. Boleh kecilkan sikit shadow dia. Zone. So kalau check memanglah kena kan. Sebab dah jadi. So fly dia dalam, kita tengok. Bila lah 150 pips sebab daily. Tapi kalau korang makan sampai sini pun boleh lah 60 pips. Makan sebatang candle pun 40 pips. Sebab H4 kan. So kalau korang pakai H4 saja, buka line chart, sini ada turun sikit naik banyak, makanlah first touch kat sini. Buka H4, nampak tak sharp? Bagi first touch je. Ni kerja-kerja first touch saja. Sebab dia low risk entry. So korang dapat makan sharp entry. Fly lagi. Fly pula sampai sini 140 pips. Okay dah kan. So
Kalau buka lagi Lencat, dia mesti akan dapat first touch banyak. So ini cara yang paling senang, paling simple. Harap korang pakai dan cubalah apply amaran atau membantu. Kalau tak membantu tak apa, jangan risau. Jangan pakai. Ni saya dah cuba yang terbaik dah, tolong kan. Kita tolong-tolong, mana tahu nanti kita susah orang tolong kita. Kena ingat tu lah. Okay, clear. Itu contoh je, saya boleh bagi contoh 2 je sebab saya kesutukan masa. Ni pun saya cucuri masa ni. Okay, so apa-apa komen je kat bawah. Komen lah yang murni-murni. Nanti kita tengoklah mana yang best tu. Mana tahu saya bagi free coaching ke. Okay, semoga berjaya lah dalam bidang trading forex ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.